Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini telah diberikan kesihatan kembali untuk kita bertemu setelah ditangguhkan berkali-kali lah disebabkan oleh kesihatan tu. Tapi alhamdulillah hari ini kita insya-Allah akan sambunglah perbincangan kita tentang tamadun Islam yang berada di bumi Australia. Kenapa saya gunakan nama Melayu Muslim di Australia? Kerana kita cuba mencari sejarah tentang Australia ni. Sejarah dia antara dalam banyak-banyak sejarah dunia, sejarah dia lambat sedikit direkodkan. Maknanya paling cepat pun sekitar kurun ke-16, waktu Portugis dah datang menjajah. Jadi maknanya Melayu waktu itu dah masuk Islam. Sebelum Melayu masuk Islam, tidak kita jumpakan mana-mana rekod yang menceritakan orang Melayu dah sampai ke Australia. Tetapi ada setengah penulis menulis perkataannya dalam tajuk bukunya dia tulis Melayu Muslim penemu bumi Australia. So the founding fathers of Australia is Muslim lah, Malay Muslim. Tapi bagi saya dia agak orang kata agak apa, sensasi lah kan, menyatakan sebagai founding fathers. Dalam sejarah yang kita dah tengok sebelum ni pun, orang Islam bila sampai ke satu-satu tempat, contohnya Amerika yang kita dah tengok sebelum ni kan, mereka tak menggelarkan diri mereka sebagai founding fathers pun. Mereka pergi berinteraksi untuk berdagang, bisnes. Kemudian interaksi sambil bisnes ada dakwah. Dan bila dia pergi ke tempat-tempat seperti Amerika contohnya, di situ dah ada peribumi kan, yang kita kata orang asli kan, Red Indians tu. Disebabkan mereka datang, mereka communicate, tak ada berlaku peperangan, tak ada sebab untuk berperang untuk meluaskan kawasan. Kan, betul tak? Kalau kita tengok dekat Asia Tengah, kita tengok sampai ke Turki sebagainya, mereka berperang kerana diperangi. Jadi sebab itu mereka berperang. Tapi kalau kita tengok dekat Amerika, tak berlaku pula perang orang Islam perang dengan orang pribumi. Sebab mereka datang, interaksi, sampaikan agama, mereka ikut, ada yang ikut, ada yang tak ikut, kemudian tak diperangi. Jadi tidak ada sebab untuk berperang. Sama juga halnya, sebab itu kita nak sebut sebagai the founding fathers ni bagi saya agak sensasi lah kan. Maksud the founder of Australia contohnya. Yang ini pun sama, kita akan lihat nanti bagaimana orang Melayu ketika mana mereka sudah pun Islam. Sebab ini dalam kurun yang ke-16. Dah Islam dah. Mereka datang, mereka ada interaksi, mereka baik dengan peribumi dan mereka tidak pun ingin mengatakan ini tanah kami. Tak ada. Sebab tidak ada sebab untuk kita mengambil tanah milik orang. Tapi kalau dalam peperangan dia dah jadi konsep lain lah. Baik, tuan-tuan dan puan, hari ini dalam banyak-banyak slide, ini slide saya yang paling banyak sekali. Sebab kisah sejarah Australia ni, dia ada kaitan dengan pengalaman peribadi saya. Jadi saya ujung-ujung nanti saya tunjukkan beberapa gambar-gambar saya punya pengalaman lah bersama dengan orang Melayu di Australia. Kita mulakan dengan peta awal Australia. Awal-awal dahulu, dalam catatan rekod yang kita dapat jumpa adalah di mana ketika Portugis sudah menguasai Goa di India. Kita kenal tak yang namanya Diego Lopez de Siqueira? Lopez tu kan? Lopez tu dia berkait juga dengan nanti mereka akan menjajah Melaka. Jadi Lopez de Siqueira ini juga diarahkan oleh Raja Portugal untuk explore beyond the Spice Island, maksudnya beyond alam Nusantara ni, untuk mencari satu tanah yang mereka sebut sebagai Java Ligrande dalam bahasa Perancis lah.
Jadi dia nak mencari tempat ni, maka dia hantarkan satu pasukan dengan 3 kapal dan mereka pergi sampai ke belah Jawa, kemudian pergi selepas Jawa, maksudnya ke Australia lah. Waktu tu tak dikenal Australia. Jadi mereka cuba nak mencari ada tak lagi tanah lain. 2 kapal hilang tak balik-balik. Satu saja kapal yang pulang. Dan setelah pulang, kapten itu yang namanya Mendongka. Mendongka ni dah tak dikenali dah selepas itu. Selepas 1525 dia tak dikenali dan dipercayai dia telah pergi ke sebelah Eropah menceritakan tentang pengalaman dia pergi ke satu tanah ini. Dan bagi orang pelukis map atau kita panggil kartografer ni, mereka akan menjual lah peta-peta mereka. Dan antara yang dikatakan awal membeli daripada Mendongka ini adalah Raja Perancis sendiri, yang mana dipanggil sebagai peta Dauphin ini yang kita tengok. Kan dalam peta ni, Jawa, Australia dianggap sebagai satu tanah yang bersambung dengan Jawa. Yang ini. Sebab itu dipanggil Java La Grande. Maksudnya satu tanah besar di sebelah Jawa. Tapi pada sekitar tahun 1628, nanti dalam kurun ke-17, ini kurun ke-16 kan. Kurun ke-17, orang Belanda sudah mula sampai ke beberapa tempat. Kita nampak yang ada warna kuning ini. Dan mereka mula mengatakan tanah ini terpisah lebih jauh sedikit. Dan seperti mana yang tuan-tuan perempuan boleh tengok lah. Kita pergi juga satu lagi. Peta yang lebih sophisticated. Peta ini adalah peta Inggeris, lukisan Hondius namanya. Dia asal usul dia orang Belanda lah. Jadi orang Belanda pada sekitar tahun 1630 masih tidak meletakkan, perasan tak kat sini? Tak ada kan? Tak ada Australia. Tak ada 1630 masih tidak ada Australia. Tetapi ada satu tempat, kalau nampaklah, saya tak tahu orang lain nampak ke tidak. Ini ada garisan macam ini. Dia bersambung Garisan ini tertulis dekat situ. Boleh nampak ke? Oh, tak apa perasan Terra Australis Incognita. Dah ada nama Terra Australis Incognita. Yang bermaksud The Unknown Land of the South. Yang ini, daripada mana dia dapat idea tentang The Unknown Land of the South ini? Ada disebabkan satu cendekiawan zaman Rom yang namanya Ptolemy, yang lagi awal lagi. Maknanya ini kurun ke-17 dah, peta ni. Tapi tak ditunjukkan Australia lagi. Cuma dia ada tunjuk tentang satu yang nama nampak macam Australia, Terra Australis Incognita. Terra Australis ni adalah satu tanah yang pada pandangan Ptolemy, dalam dunia ini jadi seimbang jika di sebelah utara hemisfera utara ada tanah, maknanya hemisfera selatan pun mesti ada satu tanah yang besar. Jadi barulah ia seimbang. Itu kata Ptolemy. Dan ini peta Ptolemy. Jadi dalam peta Ptolemy, dia meletakkan Terra, ini tak nampak dari jauh ni. Terra Incognita. Dia tulis kat sini, satu tanah yang diandaikan ada dekat kawasan ni. Waktu ni tengok, Semenanjung Melayu dah ada. Ini Jawa. Dan ini mereka tak tahu, tapi mereka kata pasti ada satu tanah untuk menyeimbangkan bumi. Ini tahun 200 lebih tahun 200 lebih. Jadi andaian mereka itu menunjukkan juga mereka belum sampai ke hujung ini. Mereka mengandaikan tanah itu bersambung sampai ke ini Afrika sambung sampai ke Afrika. Jadi satu tanah yang besar untuk mengimbangkan tanah sebelah utara. Jadi itu pandangan yang dibawa oleh Ptolemy. Ada tak orang Arab berpandangan yang sama? Bila kita semak peta orang Arab, pada tahun 900 lebih, maknanya kurun yang ke-10, pun rupa-rupanya mengambil pandangan yang sama. Tapi tidak dapat dipastikan sama ada mereka sampai atau tidak. Yang ini asal, ini telah diterjemahkan dalam bahasa Inggeris. Jadi, Northern Desert dan juga adanya Southern Desert. Dan yang dimaksudkan dekat sini,
Kalau sini kita tengok ni semua Arab, Afrika kan. Tapi sebenarnya dalam pandangan Al-Istakri ni, bahawa ini adalah satu tanah yang dimaksudkan oleh Ptolemy lah. Yang tadi kata ada satu tanah di sebelah selatan. Ibnu Hawkal pun sama juga menyebut tentang northern, dia terbalik je lah, kita kena pusingkan dia, northern steppe dan juga southern steppes. Yang ini dia nampak lebih jelas lagi sebab dia asingkan. Satu tanah dipanggil southern steppes ini berasingan daripada di kawasan Afrika. Ini cara nak baca peta mereka ni pening kan. Kita pun tak faham juga cara dia. Tapi maknanya dia dah sebut dah ada southern steppes. Sama ada dia sampai atau tidak, setakat ni kita tak jumpa. Saya belum jumpa lah. Mungkin ada rekodnya menceritakan tentang orang Islam dah sampai awal. Sebab ketika kurun 10, mereka sudah pun sampai ke sebelah Asia. Kan? Jadi nanti dia kurun ke-10 pun China dah mula Islam. Jadi untuk turun daripada laluan Nusantara pergi ke sebelah selatan itu, kita tak jumpa ada catatan sampai ke sana. Yang ini lebih dekat lagi. Ini kurun ke-16, Ali Majar Rais Atlas, dilukis oleh orang Turki. Sekarang peta ini 14 muka surat yang disambung-sambung, berada di Topkapi, istana Topkapi. Tengok dia punya peta, dia tunjuk ada satu tanah besar kan. Jadi pandangan dia pun sama juga, cuma dia lebih besar. Mereka bagi kemungkinan ini adalah satu andaian di mana mereka belum sampai lagi. Mereka juga telah membaca pandangan Ptolemy dan sebagainya lah. Kemudian pada sekitar tahun 1691, peta seperti mana yang awal, peta yang ada pada orang Belanda, kali ini ada pada orang Perancis dan sudah diletakkan satu tanah ni. Ini sudah masuk kurun ke-17. Sebab tu saya kata tadi awal-awal, sejarah tentang Australia ini mula perbincangannya lebih paling awal pun kurun ke-16. Ketika kurun ke-16, kalau cerita tentang tamadun Islam, sudah ke penghujung dah tu. Maknanya Islam sudah gemilang di Baghdad, sudah gemilang di China, sudah gemilang, maknanya di sebelah dunia ini, memang dunia mengenal Islam dah jauh lah sampai ke Amerika. Tetapi di kawasan ini, seolah-olah tidak ada ceritanya. Adakah Islam tidak sampai ke sini? Itu persoalan yang tidak ada lagi jawapan yang saya dapat jumpa lah. Cuma yang kita dapat jumpa setelah berlaku penjajahan, baru kita nampak adanya rekod berkenaan. Yang ni kurun 17 dah. Kurun ke-17. Baru kita jumpa adanya rekod yang menyatakan orang Islam sudah sampai, dan orang Islam yang dimasukkan bukan pedagang jauh, adalah orang Melayu. Yang antara yang awal. Dan apabila Belanda sudah mula mengenal, kerana Portugis dah datang, dah jumpa, tapi Portugis hanya menjumpai beberapa bahagian dan kemudiannya dia balik. Belanda pula datang. Belanda datang dan Belanda pergi lebih banyak lagi tempat di pesisir pantai sebelah utara dan kemudiannya menggelarkan kawasan ini nama awal dia, yang dipanggil sebagai Nouvelle Hollande ataupun New Holland. Jadi nama asal Australia diberikan oleh Dutch sebagai New Holland lah dalam bahasa Inggeris. Ini adalah edisi peta tahun 1758. Maknanya dah masuk kurun ke-18 pula. Apa yang diceritakan dalam buku-buku mereka menyatakan bahawa ianya mula dilihat oleh Van Husted ini, satu tanah yang namanya Arnhem, pada tahun 1623. Ya. Tetapi mereka hanya jalan saja, mereka tak menetap di situ, kemudian dibalik ke Jawa. Kerana waktu itu Belanda sedang menguasai Jawa. Dan dia tidak pun memberikan apa-apa nama. Itu kali pertama. Kali kedua Tasman. Abel Jansun Tasman. Saya boleh agak-agak Tasman ni apa dia?
Tasmania kan? Betul, berdasarkan daripada nama dia. Kerana kali ini dia pergi ke sebelah selatan pula. Ke sebelah selatan dan dia jumpa beberapa pulau 1644. Tapi pulau itu bagi dia hanyalah promontories yang jenis batu-batuan saja, yang tak ada orang duduk. Jadi dia tak ambil kisah. Kemudian dia pergi ke sebelah utara, baru dia namakan satu pulau itu yang dinamakan Groote Island ini, dan sampai hari ini nama ini ada. Tetapi dia tengok dekat peta ni, tempat yang dia sampai mula-mula 1642 sehingga 43 tu dia hanya melewati saja. Dan dia kata ada satu tanah dan dia sebut nama tu sebagai Van Diemen's Land. Ini adalah dia punya raja dia. Raja dia gunakan nama tu. Dutch. Kemudian dia pergi sampai New Zealand. Dia bergerak dan patah balik ke Batavia. Kali kedua dia hanya berjalan di sekitar utara saja. Dan yang ini yang lebih diberikan perhatian dan diberikan nama. Tak ada kat sini yang tadi apa nama ni, island tadi. Jadi selepas daripada itu baru orang gunakan nama yang asalnya diberi Van Diemen's Land ini sebagai Tasmania. Berdasarkan nama Tasman tadilah. Walaupun dia sebenarnya tidak pun membangunkan apa-apa, dia hanya mencatatkan adanya satu pulau di situ Okay. Jadi Belanda mula-mula datang, tetapi semua ini pun dia datang singgah. Dia tak duduk. Datang singgah, dia beri nama dan apa nama ni, East India Company, Holland punya kan, yang mula-mula sebelum British. Dia kata dia menyesal sebab Tasman ini pergi, dia tak cuba explore, hanya lalu saja, singgah-singgah saja. Sebab apa? Dia jadi menyesal sebab selepas itu Captain James Cook, British. Ini semua cerita penjajah dah sampai ke kawasan kita. Dan kita pun ketika itu sudah pun berada di bawah Portugis, kemudian Belanda. Jadi British juga ingin compete dengan dia punya pesaing dia, Portugal dan juga Belanda. Jadi Captain James Cook mula-mula datang 1770, agak lewat. Tetapi satu yang British suka buat, dia suka istihar, ini tanah dia kan. Sama kan, macam mana Amerika mula itu Spanyol lah. Tapi maknanya dia sampai di istihar. Berbeza dengan Belanda, Belanda tak istihar. Jadi sebab itu Belanda tadi rasa macam menyesal, kenapa lah kita tak explore dan kita istihar itu tanah kita. Tapi James Cook dia sampai di pantai timur yang hari ini kita kenal sebagai New South Wales, dan juga dia punya bandar yang terkenal Sydney kan. Jadi inilah nama yang sampai ke hari ini memang dikenali sebagai the founding father lah of Australia, Captain James Cook. Laluan dia daripada Plymouth ni, dia pergi sebelah barat dan kemudian tembus Tahiti, Auckland, dan dia mula landed in Botany Bay 1970. Kemudian baru dia pergi ke Betawi, Jakarta. Lepas tu barulah dia patah balik. Jadi ini adalah tarikh yang disebut sebagai pembukaan Australia lah, tanah besar Australia. Selepas daripada kedatangan James Cook 1788, lebih banyak pendatang Inggeris yang datang. Dan James Cook tadi telah menamakan pesisir pantai, sekejap saya tunjukkan dulu yang ni. Yang ini dikenali sebagai New Wales. Kemudian selepas itu barulah dikenali sebagai New South Wales oleh apa nama ni, penggantinya, iaitu Admiral Arthur Phillips. Dia juga adalah Royal Navy. Dia dilantik sebagai Governor the New Colony of British di sini, yang dinamakan sebagai New South Wales lah, 1788. Dan mula-mula mereka datang, mereka dalam sejarah Australia ni, kalau kita baca, dia sebut the first fleet. The first fleet itu adalah referred to the fleet by Phillips ni lah, Admiral Phillips, yang mana ada 1,000 lebih anak kapal yang datang. Tetapi dalam 1,000 lebih itu, majoritinya 736 orang pesalah banduan-banduan yang mereka tangkap di
kawasan di Afrika, dan kemudiannya mereka bawa ke sini sebagai tahanan perang, banduan-banduan mereka sebagai isolation lah, untuk menjauhkan mereka daripada tanah asal mereka, Afrika. Dia ada dua, bukan dua lah kalau ikutkan. Yang pertama ni, Botany Bay ni adalah nama tempat ni. Botany Bay. Dia ada beberapa siri lah. Ada yang datang daripada Afrika, ada yang daripada UK. Jadi yang ini saya confuse juga ni. Sama ada dia yang pada Afrika ataupun daripada UK, sebab dia ada dua tempat yang selalu dia bawa. Satu daripada Afrika, satu lagi daripada sekejap nanti mungkin saya kena semak balik. Mungkinlah kejap nanti mana saya cuba semak balik lah, mungkin saya confuse dekat situ sebab Dutch pun ada juga bawa dia punya pesalah juga. Jadi saya confuse sikit, nanti saya kena semak balik. Cuma bila mereka sampai dekat situ, mereka buat penempatan lah. Mereka rasa tak berapa sesuai dekat Botany Bay. Kemudian mereka pindah ke Port Jackson. Dan Port Jackson itu dikenali sebagai Sydney lah hari ni. Sydney Cove. Dan tarikh mereka pindah ke Sydney itu dikenali sebagai di Australia Day hari ni. 26 Januari 1788. Di mana mereka ada penempatan dekat situ. Dan semua banduan-banduan ini sebenarnya mereka being kept isolated lah. Mereka tak boleh buat apa, mereka duduk dalam satu confinement. Dekat situ jugalah tempat dia makan, minum, bertani sendiri untuk makan minum sendiri saja. Sehinggalah sampai Governor Phillips ini tamat jawatannya dan pulang 1792. Masyarakat dekat situ kemudiannya mula berdagang, termasuklah para banduan ini mula bertani dan berdagang, dan kemudian bersambunglah kedatangan lebih ramai lagi yang kalau kita tak dapat, saya tak pergi semualah. Jadi kalau kita tengok dalam peta ni, Sydney yang tadi saya sebut 1788, kemudian mereka membuka Newcastle dan beberapa lagi kawasan-kawasan di sebelah utara. Tetapi yang lebih terkenal adalah kawasan ini menjadi sebagai koloni British yang sebelum ini telah pun didatangi di tempat-tempat yang lain yang tadi saya sebutkan oleh Belanda sampai ke William de Vlaming ini. Kemudian selepas itu James Cook, yang ini sudah mula datang, tetapi yang membuka dan mengisytihar sebagai the colony of Britain ini adalah James Cook. Kemudian datang lagi beberapa rombongan-rombongan yang datanglah. Baik, itu bukan dalam bentuk jail lah, dia ada macam satu penempatan dia. Sorry. Okay. Yeah, it's not like being confined to prisons lah. It's just like open prison. Dia still freely to move, right? Okay, betul. Macam itulah ceritanya. Cuma tanah Australia bukanlah satu tanah yang good for agriculture, because kalau kita tengok dekat kawasan ini desert dan juga steppe. It's the vast mass of the land lah. Yang itu kawasan yang paling besar. Tapi di kawasan ini mereka masih lagi boleh, dan berlakulah perdagangan dan juga sebahagian daripada pertanian lah. Okay. Kemudian dalam satu catatan yang ditulis oleh seperti mana Dr. Stephen Farram dan juga Prof. Regina Genter ini, bahawa pelaut Bugis Makassar lebih awal lagi datang sebelum daripada the Dutch and also the British. Dan ini disebut mereka datang untuk mencari bukan sekadar gamat. Pelaut Bugis Makassar sudah berdagang bata dengan pribumi asli. So the Aborigines memang sudah ada. Sama kes dia dengan Amerika.
memang mereka ada kat situ. Nanti kita akan tengok sejauh mana, ke awal mana mereka sudah ada di situ. Kemudian Prof. Regina pun mengatakan kedatangan Muslim Melayu Makassar seawal 1650 untuk membangunkan industri gamat atau yang mereka kenali sebagai trepang. Dalam bahasa Indonesia panggil tripang lah, tripang. Dan kemudian diinggriskan sebagai the tripangers. Dia jadi tripang. Yang ini adalah apa yang ditulis oleh dua orang inilah, menyatakan bahawa Bugis Makassar yang awal. Mereka datang untuk mencari gamat. Begitu juga James Jobs ini juga menyatakan perkara yang sama. Muslim Melayu yang pertama datang sebelum rombongan Belanda dan Inggeris. Yang ini pula mengatakan seawal 1750, tadi 1650. Mereka datang setiap 4 bulan, daripada bulan 12 sampai bulan 4, mereka nak kutip gamat di sebelah utara Australia, Teluk Carpentaria tu sehingga Kimberley Ranges lah. Yang ini di sebelah utara. Okay, di sebelah kawasan ini. Dan begitu juga disebut oleh Kit Lee, mengatakan Captain Cook ketika dia sampai, sudah ada pelaut Muslim Makassar sampailah, which is 300 earlier. Sejak 300 tahun lagi sudah mereka ulang alik, tapi di kawasan utara Australia lah, utara Australia, dengan kenyataan 30 hingga 60 perahu merentas Laut Arafura. Kita akan tengok sedikit nanti dekat map. Jadi 4 bulan mereka duduk untuk mengutip gamat. Dan ketika itu, the Aborigines atau yang mereka kenal sebagai the First Nation ini, mereka sudah ada di situ. Jadi pada tahun 2017, satu kajian genome study dengan 11 samples DNA peribumi asli Australia ini, mereka buat kajian dan mereka mendapati mereka kesemuanya berasal dari populasi Asia lah. Populasi Asia seawal 50,000 tahun dahulu. Jadi yang ini saya pun tak sentuh sangat kerana ini perbincangan yang lebih kita katakan sebagai satu tamadun yang lebih awal purba lah. Bagaimana berlaku perpindahan zaman Ice Age, penghujung Ice Age, dan ini adalah modeling DNA mereka menyatakan mereka bergerak dari Sunda, pentas Sunda ke pentas Sahul. Ini dipanggil sebagai Sahul, nanti saya akan tunjuk sedikit bagaimana mereka daripada pentas Sunda dan New Guinea sampai ke Australia ni adalah satu tanah yang bersambung asalnya. Dan inilah yang dimaksudkan dengan pentas Sunda dan pentas Sahul. Kalau kita bercerita tentang sejarah Melayu pun, kalau pergi sampai ke tahap ini, dia ada Proto-Malay, dia ada, yang itu saya pun tak mendalami lah. Yang itu lebih awal lagi sebelum, maknanya kita boleh sebut sebagai, kalau bahasa Inggeris dipanggil Sunda Shelf dan juga Sahul Shelf. Jadi tanah itu asalnya bergabung begitu, yang sekarang kita lihat sudah terpisah. Dan ini di penceritaan tentang di Ice Age ini, dalam kajian geologic time scale ini adalah time scale dia, the system of dating based on the rock record ini, nyatakan apa yang berlaku tadi, terpecahnya menjadi tanah yang kita lihat hari ini di Sahul dan juga Sunda adalah pada sekitar zaman Pleistocene ini, zaman 18,000 tahun yang dahulu, di mana Sahul Shelf telah menjadi dry land. Yang ini adalah apa yang kalau tuan-tuan berminat mungkin boleh cari lebih dalam lah tentang ini. Baik. Jadi Aborigines sudah ada lebih awal. So dalam kajian DNA mungkin seawal 50,000 tahun dahulu. Dan kemudiannya kedatangan British, pada yang kita sebut tadi Captain Cook, memang dia pun sudah menyatakan mereka menjumpai 750,000 hingga ke 1.25 juta pribumi yang hidup di Australia. Tetapi kebanyakan mereka mati disebabkan oleh epidemik, penyakit-penyakit yang datang, yang dibawa oleh tawanan juga, tawanan. Kemudian sebahagian daripada mereka, 20,000 orang asli ini, mereka melawan penjajah dan mereka ini dibunuh dan tanah mereka itu dirampas. Dan ini berlaku daripada tahun 1788 sejak James Cook sampai sehingga 1820. Penentangan itu sangat lama dan salah seorang daripada pejuang mereka cukup dikenali, dan boleh saya sebutkan juga sebelum itu
asal kepada polisi British untuk sampai mereka adalah untuk seperti mana sahabat kita sebut tadi, pakai ada penal area kan untuk prisoners kan. Tetapi bila mereka bertembung dengan orang Aborigines, mereka pada asalnya mereka try to assimilate, tapi tak boleh, dan jadi satu polisi yang begitu keras 1797 menyatakan we have to keep them out daripada area the colony itu. Jadi ini bermula daripada the third governor of New South Wales, iaitu yang di sebelah kiri ini, yang namanya dikenali sebagai the Governor King, Governor Philip King. Dan di sebelah kanan adalah hero orang asli yang namanya Pemulwuy. Dia sangat berkeras supaya melawan penjajah yang datang, dan 1790 dia buat perang gerila. Dia ajak orang-orang peribumi untuk melawan British dan dilancarkan keserangan oleh dia. Dan kemudian 1801 dia ditembak tapi dia tak mati. Dia dapat melarikan diri dan dia masih hidup agak lama. Dikeluarkan satu perintah supaya tangkap dia ini. Dan 1802 dia berjaya ditembak matilah oleh Henry Hacking, dan kepalanya dicabut daripada badan dan dibawa pulang. Dihantar kepada Sir Joseph Banks. Sir Joseph Banks ini adalah pengumpul tengkorak-tengkorak orang yang bersalah ni lah. Dan ia preserve in London lah. Dan kisah ini adalah kisah yang diangkat sebagai hero pribumi, Pemulwuy ini. Dan patung ini memang ada dalam museum di Australia yang menunjukkan tentang cerita Pemulwuy ini. Sebab setelah dia dibunuh sekalipun, the Governor King ini, dia menyebut inilah ada seorang yang sangat berani, orang yang maknanya yang patut dicontohi sebagai satu hero yang dikagumi untuk Australia lah. Tahun 2010, masyarakat peribumi Australia minta dikembalikan the skull of Pemulwuy ini. Dan ketika itu Prince William mengatakan bahawa dia akan pastikan dikembalikan tengkorak Pemulwuy ini, tapi sampai hari ini tidak dapat. Kerana dinyatakan mereka pun tak tahu kat mana skull itu berada, tapi mereka akan cuba mencari untuk dikembalikan. Dan ini ditulis dengan lebih kritikal oleh seorang penulis dalam buku Fatal Contact ini, Peter Dowling. Dia kata ada satu, dia istilahkan the Great Australian Silence, a truth unremembered in a process of historical amnesia. Banyak cerita-cerita berkenaan bagaimana the Aborigines telah dizalimi oleh colonizers ini, dan ini tak diangkat balik dan didiamkan. Ini yang dalam istilah history memang dipanggil sebagai historical amnesia lah, supaya kita lupalah. Sama juga dalam sejarah kita dulu di alam Melayu pun banyak cerita yang kita tak tahu, tapi alhamdulillah hari ini makin lama makin diketahui dan menyebabkan kita pun sudah sedar sejarah. Sama juga dengan Australia. Penulisan ini makin berani pada kurun ke-20 ini, kerana ada satu kajian selepas ini saya akan tunjukkan bagaimana mereka telah menjumpai the massacre spots dekat Australia yang begitu banyak. Dan ini disebut sebagai the greatest human tragedy in the long history of Australia. Punca kematian yang dikatakan daripada epidemik ini memang benar, smallpox dekat Sydney Cove, tempat yang James Cook mula-mula sampai. Kemudiannya Captain Phillip. Berlanjutan mati sampai salah satu etnik itu 90% of them dah erased. Kemudian penempatan di Sydney juga berlaku sebaran dalam penempatan itu penyakit sifilis, bersama dengannya juga influenza, banyak pribumi mati. So out of 10, 9 daripada mereka dijangkiti dan kemudiannya mati. Dan ini adalah apa yang sama dibuat oleh British di Afrika juga. Seperti mana yang ini gambar
di Aboriginal settlement. Tadi kita sebut ada so-called the prison area kan. Dan kemudiannya bila mereka sudah mula confront dengan Aborigines, mereka sediakan satu settlement supaya mereka duduk di dalam satu tempat yang sama, macam confinement camps lah. Ini berlanjutan sehingga ini gambarnya adalah 1847, dan semakin teruk layanan mereka sehingga mereka ini dianggap sebagai banduan dan mereka dirantai sebenarnya dalam gambar yang kita lihat. Begitu juga dengan ini adalah gambar kem tahanan di Afrika. Untuk orang-orang peribumi Afrika juga dibuat perkara yang sama oleh British. Perkara menjadi lebih teruk dan mudah mati itu sebab the shelter is inadequate, kemudian poor diet, bad hygiene, so overcrowding, sebab tu penyakit itu lebih mudah, the endemic itu tersebar. Dan kemudiannya British menjadi lebih kejam bila mereka bukan lagi defend, dia tak menggunakan, dia sebut sebagai self defense. Dia mula bunuh. Dia kata kerana mereka dibunuh maka mereka membunuh kembali. Tetapi apa yang dinyatakan dalam kajian yang saya akan tunjukkan nanti, yang menyatakan bahawa rupa-rupanya mereka bukan sekadar mempertahankan diri, mereka membalas massacre lah. Mereka bunuh dengan intentionally, dan kemudiannya dilaporkan bahawa mereka justified, kenapa acted in self defense, itu yang disebut self defense. Dan killing yang mula berlaku yang pertama adalah ketika selepas 6 tahun the first fleet sampai, dan selepas daripada itu seperti mana gambar yang saya tunjukkan ini adalah gambaran massacre yang dibuat, yang mana mereka menyatakan dalam kajian bahawa 33 kali ganda lebih banyak yang mati berbanding daripada the colonizers lah. Baik, inilah kajian yang lebih detail dibuat oleh pengkaji di University of Newcastle. Colonial Frontier Massacres yang dia kaji daripada 1788 hingga 1930. Kejadian pembunuhan yang berlaku adalah 12 kawasan penjajah dibunuh, 407 kawasan peribumi yang dibunuh. Dan daripada jumlah semua kawasan itu, 152 orang sahaja penjajah yang telah dibunuh, berbanding daripada 11,006 orang yang telah dibunuh orang-orang peribumi ini. Dan semua spot, dia samalah, maknanya dia modus operandi dia sama saja. Begitu yang kita dah bincangkan tentang Amerika pun, mereka melakukan perkara yang sama juga kepada Aborigines, sebab bagi dia threat kerana mereka telah dibunuh. Tetapi act of self defense itu adalah melampau, bukan sekadar self defense, kerana kematian itu tidak standing, tak setara, 152 11,000 orang. Dan kajian ini dibuat selama 8 tahun dan mereka menjumpai all these spots yang kuning ni adalah di mana mereka temukan rangka-rangka peribumi yang telah ditanam lah. Maksudnya ini adalah kawasan-kawasan dia. Dan antara kawasan yang cukup terkenal adalah massacre dekat Queensland 1888 yang dikenali dengan lukisan ini, di mana mereka membunuh ramai di antara mereka ini adalah di Aborigines, dan kemudiannya kawasan ini sudah pun menjadi kawasan kunjungan di National Park Bladensburg. Dan ini kawasan yang hari inilah. Jadi dalam bulatan itulah mereka menjumpai banyaknya skulls dan juga skeletons mereka yang telah dibunuh. Jadi kajian itu telah dibuat oleh orang Australia sendiri dan tempat yang saya sebutkan tadi di National Park dalam the Red Point itulah. Kemudian tidak habis kepada pembunuhan itu, berlaku pula ada satu lagi wave yang dipanggil sebagai the Stolen Generations. Mereka ini
British mula memperkenalkan polisi mengasingkan anak peribumi daripada ibu bapa asal mereka. Sebab apa? Alasan mereka to improve the society, be part of white society. Bagi dia, mereka ni uncivilized, so kita kena civilize mereka, ajarkan mereka ilmu dan sebagainya. Mereka mesti being part of the white society lah. Malah ini adalah kenyataan yang disebut First Nations people should be allowed to die out through a process of natural elimination. Bukan lagi dalam bentuk pembunuhan. Kali ini kita serapkan mereka duduk dengan keluarga kulit putih dan kemudiannya nanti mereka beransur warna kulit pun akan menjadi lebih cerah dan kemudiannya mereka dipisahkan langsung sebab itu mereka digelar sebagai the stolen generations. Mereka to reject their heritage, forced to adopt the white culture. Sebab bagi whites, their culture is better than others lah. So itulah yang terjadi. Nama ditukar, bahasa asal tak boleh bercakap dah. Tetapi tuan-tuan dan puan, semua ini memanglah kita tahu antara yang menguatkannya adalah daripada 1905 Aborigines Act ini yang telah diperkenalkan. Mereka memperkenalkan satu jawatan the Chief Protector. Ini adalah the legal guardian of every Aborigines yang kanak-kanak bawah umur 16 tahun. Kemudian, mereka boleh confine the Aborigines people to this reserve. Ada satu kawasan yang telah diletakkan, siapa yang tak ikut, yang tak duduk dalam reserve itu guilty of an offence. Kemudian, the Chief Protector juga boleh manage their property dan sebagainya with or without their permission. So, these are all laid down in the law that they have enacted in Australia lah waktu itu 1905 . Ini agak dekat dengan kita dah. Dan ketika dah tidak ada. Jadi undang-undang ni sudah di-abolish tetapi masih lagi menjadi isu kerana dikatakan undang-undang yang telah diperkenalkan selepas itu masih lagi seolah-olah double standard dengan the Aborigines lah. Tapi tidak lagi dengan kuasa-kuasa seperti mana yang ada sekarang ini. Ya, betul. Semangat juang sudah tentu, tapi memang itulah juga yang mentality of the Westerners. Bila dia pergi ke Amerika pun, dia jumpa Red Indian pun, dia kata we are more civilized than them. So they need to be civilized. So we need to educate them. But the approach is wrong. The approach tidak seperti mana kalau kita tengok seperti yang kita sebut bagaimana pedagang-pedagang Islam datang. Satu, dia tidak ada mentality of colonizing others land lah, kan. Second, they interact and they respect the locals. So kalau itu bahasa dia, kita belajar bahasa dia, kemudian baru kita kenalkan mereka dengan education. Maksudnya informally lah. Tapi macam approach yang dibuat kalau kita tengok dalam kebanyakan colonizers ini, especially British, much more formal and very structured. Jadi dari satu segi kita nampak tak baik, tapi dalam satu segi yang lain ada baiknya juga. Nanti yang tu mungkin kita kena bincang lain lah, seperti mana macam mana British datang menjajah kita. Dia telah divide and conquer and divide and conquer, kan? Is it conquer or divide? Divide and rule. Yeah. So they divide and then they rule, which is easier for them to control us. But at the same time, kita hidup dalam keadaan very structured. So the good things about British, kan, bila dia datang kat kita, dia mengajar kita semua must be in writing. So agreement based. Walaupun industri kebanyakan agreement mereka langgar, kan, lepas pada itu mereka langgar. Tapi mana yang baik tu kita kena akui lah, baik jugalah. Tapi yang lebih baik, yang tak baik tu lebih banyak lagi sebenarnya yang kita boleh tengok. So back to our story on the Chief Protector. The first Chief Protector adalah ini, Auburn Neville ini. Ya. Dan ini kata-kata yang diungkapkan oleh dia, are we going to have 1 million blacks in Commonwealth or are we going to merge them into our white community?
and eventually forget. Inilah idea yang dibawa oleh dia. Dia menulis buku Australia's Coloured Minority. Kemudian they have to be protected against themselves, whether they like it or not. They cannot remain as they are. The sore spots require the application of the surgeon's knife for the good of patient, probably against the patient's will. So yang ini apalah kata-kata beliau dengan pandangan seolah-olah untuk memajukan bangsa ini, tetapi cara approach dia adalah dengan mematikan the heritage, the origins, supaya dia lupa segala asal usul mereka. Dan itu telah terjadi setelah 3 generasi. Yang ini adalah half blood. Ayah dia dah dikahwinkan dengan Australian Irish. Mak dia full blood Aborigine. Ini anak dia. Dia pun sudah kahwin dengan Scottish. Kemudian ini anak dia. Jadi sudah hilang lah. Dari segi mukanya, rupa parasnya dah beza dah. Jadi mereka merasakan ini satu kejayaan. Tetapi sekarang bila kajian dibuat, apabila mereka ditempatkan di tempat-tempat untuk the so-called pemutihan ini, mereka diseksa. Ya. Ini masuk sekolah asrama, they suffered years of abuse there. The whites punya treatment kepada mereka sangat kejam juga, dari segi makanan, dari segi layanan dan sebagainya. Ya. Kemudian mulalah act demi act diperkenalkan, di Aborigines Protection Act dan sebagainya lah. Ini antara bagaimana sekolah mereka dididik untuk menjadi seperti orang putih lah. Kemudian yang menjadi cerita yang saya sampaikan ini menjadi cerita yang diketahui umum disebabkan oleh the report ini. Ini report yang paling penting yang dikeluarkan pada tahun 1997. Report inilah yang menyatakan bahawa the stolen generation ini mengalami masalah psikologi dan sebagainya, dan menyebabkan, kita tengok report dia tulis bringing them home. Maksudnya mereka ini dikembalikan, kenal balik asal usul mereka, ya. Dan setahun selepas itu, 1998, Australia telah memperkenalkan National Sorry Day. Mereka minta maaf kepada the Aborigines lah. Mereka minta maaf. Tetapi tuan-tuan perempuan, inilah yang saya katakan, apa yang dia sebut sebagai minta maaf ini, bagi mereka betul-betul belum maaf. Belum betul-betul maknanya melayani Aborigines dengan baik, kerana pada tahun 2021, baru lagi kan, tahun lepas, April, ini adalah gambar mereka buat demonstration. Sorry means you don't do it again, dia kata. Tetapi apa yang berlaku sejak orang-orang Aborigines mana yang kena tahanan sampai sejak 2008 sampai 2021, 474 orang telah mati dalam tahanan. Jadi bagi mereka, Australia hari ini masih lagi tidak memberikan satu respect kepada Aborigines, dan masih berlaku. Dan ini adalah ucapan sorry day dia daripada Prime Minister lah. Every year memang akan sebutkan the National Apology to the Stolen Generations. Stolen Generations. Baik. Di sebelah utara yang tadi saya sebutkan, ya, British settlement yang tadi kita dah habis sebelah Sydney, sebelah New South Wales. Kemudian mereka pergi sebelah utara. Di sebelah utara mereka pergi ke Melville Island ini dulu dengan askar dan juga tahanan. Tapi ketika itu kebanyakan mereka juga mati kerana demam. Kawasan itu pun tak sesuai dengan mereka, paya bakau, ada banyak nyamuk dan sebagainya. Dan ketika itu mereka sudah bertembung dengan orang peribumi, Aborigines. Dan beberapa hari baru mereka tiba pun mereka sudah mula menembak peribumi di situ. Dan penyebab kepada kemudiannya kaum
bangsa Tiwi ini, suku Tiwi ini, mereka dah menjauhkan diri daripada mereka lah. Lama kelamaan mereka yang dah meletakkan nama Fort Dundas ini di Melville Island, mereka kata tak sesuai dan mereka menutup kamp ini dan mereka berpindah ke Raffles Bay. Raffles Bay yang kemudiannya dikenali sebagai Fort Wellington. Di sini mereka diketuai oleh seorang ketua Inggeris yang lain. Di sini ada penterjemah Melayu seorang. Kenapa dia perlukan seorang penterjemah Melayu? Kerana sebahagian mereka sudah mula communicate dengan orang Makassar, orang Melayu yang datang ke sini. Kemudian bertembung pula dengan peribumi. Bukan sekadar mereka tembak, mereka juga melepaskan meriam ke kawasan peribumi. Kemudian beberapa insiden berlaku, termasuklah sebahagian daripada tentera mereka ataupun navy mereka yang telah hilang, tetapi dikembalikan oleh Aborigines, diiring pulang, hantar ke kamp ini, tetapi masih lagi tidak diambil peduli oleh British ketika itu. Sehingga datang seorang kapten namanya Kapten Barker. Kapten Barker ini telah reverse the policy. Dia kata kita tak boleh sewenang-wenangnya tembak mereka ni. Kita kena dealing dengan mereka. Hanya kita gunakan senjata kalau terdesak saja. Kalau tidak, kita jangan buat. Dan itu penyebab kepada berlaku interaksi yang lebih baik, di mana Barker sudah boleh bertemu dengan mereka tanpa senjata. Satu malam dia keluar seorang-seorang, dia pergi berjumpa dengan komuniti ini, tapi tak boleh faham lah, cakap macam ayam itik lah, tak boleh faham. Tapi dia sudah mula kenal dan dia kata tidak ada isu apa pun, mereka okey asalkan kita bertukar-tukar, dia perlukan roti, kita berikan roti dan sebagainya. Tetapi tidak lama Kapten Barker di situ. Setelah Port Essington dibuka, Kapten Bremer pula datang dan dia kembali dengan mentaliti lama. Dia kata kita tak boleh beri muka kepada orang Aborigines, dan kemudiannya lama kelamaan hubungan semakin kritikal lah dengan mereka ini. 1906 orang-orang Melayu dah tak dibenarkan datang lagi. Saya simpan dulu cerita orang Melayu ni, nanti lepas ni kita akan lihat apa cerita dengan orang Melayu ni ya. Jadi by 1849 kurun ke-19 memang tidak ada mana-mana kuasa besar yang claim Australia itu adalah milik mereka melainkan British. Jadi the British yang claim, walaupun yang mula-mula datang Dutch ya, tapi British claim dan itu penyebab kepada mereka dapat membangunkan Australia. Dalam buku Spilett ini, Second Settlement, dia menyatakan bahawa sebenarnya yang awal saya sebutkan dalam kurun ke-17, kurun ke-16, orang Melayu Bugis sudah sampai dan sudah ada interaksi dengan Aborigines. Ini kita boleh tengok, the approach is very different. Dia mengatakan sampaikan bahasa-bahasa Melayu itu telah terserap dalam bahasa orang Aborigines. Dan nama-nama Inggeris ini juga dikenali dalam kawasan-kawasan itu adalah Kayu Jawa, Teluk Mangkor, Teluk Manggelai, Kampung Bapa Paso. Ini adalah dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris seperti mana yang sampai hari ini digunakanlah. Dan 3 perkataan awal peribumi yang mereka jumpa, Kapten Barker yang tadi cuba rapat, mereka telah kenal pasti ada 3 perkataan yang berasal daripada perkataan orang Melayu, Marege, Lipe-lipe, Monggedera. Monggedera adalah perkataan Mangkasara, orang Makassar. Lepa-lepa adalah kapal yang dalam gambar ni, kapal nelayan jarak pendek. Dan Barker tadi yang cuba baik tu, dia ada diary dia. So dalam diary dia menyebut orang-orang peribumi di situ spoke a little Malay. Dah boleh cakap Melayu. Dan mereka ni lebih tahu tentang Melayu kerana mereka sudah ada di kawasan tanah Melayu, kan British kan. Jadi dia dah tahu dah itu bahasa Melayu. Dan dia kata ada hubungan yang rapat. Dan kajian diteruskan 1921, 27, 30, 47 ini, mereka cuba memahami bahasa peribumi dan mereka telah mendatangkan conclusion ataupun summary-nya adalah before white settlement, Chinese, Malayan, Javanese and Macassan traders
sudah sampai di sini in search of trepang. Trepang atau gamat lah kita panggil. Dan juga barang-barang yang lain lah, dugong dan sebagainya. Dalam bahasa mereka, mereka sebut Pataripa, bahasa Aborigines. Pataripa, dalam bahasa Makassar, Pataripang. Jadi Pataripang itu adalah nelayan pencari trepang atau gamat lah. Dan ini bahasa bangsa Yongnu. Saya tak tahu nak sebut Yonggu ke, Yonggu ke apa? Dia Yolnu ke? Saya tak ingat nama sebutan ni sebenar. Yolngu. NGU. Yolnu. 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 Ini adalah bangsa yang dikatakan bahasa mereka lebih kurang bahasa sebelah utara lah. Ya. Dan kajian yang dibuat tadi, antaranya 1948, mereka sudah jumpa kubur-kubur 3 orang tua yang merupakan orang tua Makassar dalam kajian mereka, dipercayai seawal kurun ke-18 kerana cara ke bumi mereka cara orang Islam. Cara orang Islam. Kemudian pada giginya ada tanda sirih yang dikunyah menjadi satu amalan orang Melayu dulu. Dan kemudiannya kajian lebih lanjut dibuat. Mereka telah menjumpai 18 tapak arkeologi semuanya di utara Australia yang menyatakan kedatangan Melayu Makassar. Dan kawasan ini adalah di sebelah utara ini dipanggil Western Arnhem Land. Dan di sini terdapat 5,000 rock art. 5,000 rock art dekat kawasan yang dipanggil Juliri ini. Dan antara arts yang merupakan arts yang dilukis oleh the Aborigines adalah badik Makassar. Senjata yang digunakan oleh orang Makassar. Ini senjata yang sampai hari ini dengan bentuk yang sama, orang Bugis Makassar. Kemudian ini lukisan berlapis. Lukisan yang di belakang ini dipercayai oleh pengkaji arkeologi bahawa adalah kain sarung wanita orang Makassar. Yang lukisan di belakang ini, yang depan itu dah jadi lukisan lain, lukisan berlapis. Dan sampai ke hari ini memang pakaian tradisional orang Makassar, lelaki perempuan adalah berpakaian kain sarung itu. Kemudian ini lukisan orang asli juga yang merupakan makasan trepang smoke houses. So trepang gamat ini adalah bentuk yang dibuat oleh orang Makassar. Dan antara gambar yang dapat kita lihat adalah gambar yang dirakamkan di Raffles Bay yang tadi kita tunjuk. Yang dimaksudkan itu adalah rumah ini, Trepang Smoke House. Orang Melayu ni dia datang sampai ke sebelah utara mencari gamat banyaknya. Kemudian dia hire the Aborigines untuk bekerja dengan mereka. Dekat smoke house ini dia keringkan, kemudian dia jual ke mana ni? Siapa pembeli gamat? Sampai hari ni mereka sangat suka dengan gamat kering. China. Jadi mereka jual ke China. Dan di Makassar sendiri merupakan tempat perdagangan yang ramai juga orang Cina. Kemudian kita akan lihat nanti bagaimana kerajaan Islam Makassar ini merupakan menguasai perdagangan rempah ratus yang dihantar sampai ke Turki dan Eropah. Ada 9 saudagar yang terkenal, tetapi dengan kedatangan Dutch, Belanda, mereka telah menghalang mereka dan mereka cuba monopoli bisnes itu. Dan begitu juga dengan orang peribumi ini, Yolnu ini. Yolnu menghisap tembakau adalah pipe yang dikenali sebagai makasan pipe. Jadi ini juga adalah antara bukti-bukti yang dihujahkan oleh mereka mengatakan orang Melayu Makassar sudah mula datanglah. Ya. Dia kata the Malays introduced both the use and manufacture of tobacco pipe during the period in which they traded with the Aborigines. Jadi dia sudah ada trade dengan Aborigines. Dalam masa sama ada juga Aborigines yang bekerja dengan mereka. Ya. Jadi dekat sinilah apa yang kalau tuan-tuan puan-puan minat, memang ada paper. Boleh saya share lah nanti. Kemudian satu lagi petanda yang lain adalah pokok asam Jawa. Pokok asam Jawa ini ditanam oleh orang Melayu
ketika mereka berada di sebelah utara ini, dan ini menjadikan bukti hubungan Melayu dengan pribumi, yang mana mereka juga menjadikan bahagian permasakan mereka menggunakan asam jawa lah. Hingga hari ini pokok asam jawa itu masih ada di sebelah utara. Dan mereka mengatakan kedatangan atau kewujudan pokok-pokok ini seawal 1700. Jadi lebih awal lagi. Dan inilah kawasan yang disebutkan sebagai Aratura, Laut Aratura tadi saya sebut. Mereka merentas Laut Aratura. Dan kawasan-kawasan inilah kawasan di mana mereka mencari gamat. Mereka mencari gamat. Dalam tulisan-tulisan yang dikaji oleh pengkaji Australia sendiri, inilah tempat-tempat yang disebut adanya tinggalan-tinggalan Makassar dan Melayu. Kayu Jawa Timur, Melville, banyak lagi lah. Jadi orang bangsa Yolngu itu duduk di kawasan sekitar kawasan Port Essington. Selepas daripada itu, satu fasa yang baru selepas daripada kurun ke sekitar 1870-an ini, Malay divers mula datang untuk mencari tirap atau mutiara, mutiara. Mencari mutiara, dengan mana mereka dijadikan kuli bekerja selama 3 tahun tanpa gaji, dan mereka ini datang daripada Timur, Ambon, Aru Island dan sebagainya lah. Jadi mula fasa yang seterusnya. Tetapi fasa yang awal itu lebih dekat lagi bila berlakunya interaction dengan Aborigines, yang mana Aborigines juga mengenal bahasa-bahasa Melayu dan juga Islam yang kita akan tengok selepas ini. Ini yang kata dia employ indigenous kan, dia employ, kemudian aktiviti ini mula jadi slow 1880-an ke atas, penyebab kepada mereka shifted into being diverse lah, yang tadi menjadi penyelam tadi. Sebab apa? Bila British sudah mengenakan tax dan charges kepada pencari gamat ini. Jadi, dan berakhir pada 1906 di mana mereka sudah tidak lagi dibenarkan untuk datang. Jadi hubungan itu cukup lama ini antara gambar penyelam mutiara. Penyelam mutiara yang ini dapat daripada muzium di sana, di mana nama-nama mereka ini antara yang disebut ini Sabdin bin Hussein, yang ini Wahab bin Talal, ini Dolah bin Hondo, ni Oli Darwish, Tommy Loban, Hendrik, ada nama dah bercampur-campur. Kemudian dekat bawah ini Omar bin Ail, ini Said Barba. Jadi nama-nama ini adalah nama-nama yang mereka kenali sebagai penyelam-penyelam yang hebat mutiara lah. Kawasan mutiara di sebelah sini. Kawasan Terepang lebih kepada kawasan-kawasan sebelah yang tadi kita lihat lah, yang ini. Tetapi kalau mutiara mereka kebanyakan di kawasan ini, berdekatan dengan Papua New Guinea. Dan pengaruh Islam yang awal, yang tadi kita sebut, mereka datang sebagai Terepangers, mereka mencari gamat, kemudian di situ mereka sudah ada kontak dengan Aborigines. Itu yang pertama. Kemudian datang fasa kedua adalah Camellia migrants. Ini dah kurun ke-19 daripada Afghan, dibawa oleh British untuk menghidupkan kawasan ataupun meneroka kawasan-kawasan tanah gersang tu. Kalau dekat sana dah ada Islamic Museum, kalau tak silap saya tak sempat sampai lagi. Islamic Museum pun ada menceritakan tentang ini, bagaimana Makassar ketika itu Kesultanan Islam mereka, Kesultanan Goa. Kesultanan ini tuan-tuan dan puan, kan saya dah sebut, kita alam Melayu masuk Islam dalam sekitar kemuncaknya kurun yang keempat, kurun ke-15 lah, kemuncak. Seawal kurun ke-12 ada masuk Islam, tapi kemuncak kurun ke-15, masuk kurun ke-17 sebenarnya sudah decline sebab kita sudah mula dijajah. Tapi lain kesnya dengan Kesultanan Goa, mereka lambat masuk Islam. Jadi mereka tidak diserang oleh penjajah pada awalnya, kerana mentaliti
sebahagian penulis mengatakan mereka ada semangat crusades. Mereka tengok Islam je dia nak bunuh, dia nak lawan. Jadi kerajaan ala-ala Melayu ini dipandang sebagai musuh mereka lah. Tetapi disebabkan oleh Goa ini tak masuk Islam lagi waktu itu, penyebab kepada mereka ini tidak diganggu, perdagangan masih hebat, penyebab kepada mereka terkenal dengan perdagangan rempah ratus kerana orang-orang Melayu kebanyakan yang berdagang, orang Arab, orang Cina, semua beralih pergi ke Goa atau Makassar ni, atau Sulawesi lah, Sulawesi Selatan. Jadi dekat sini mereka baru masuk Islam. Dan disebutkan oleh Yolnu sendiri bahawa yang mula-mula datang, the Aborigines of New Holland adalah Mohammedans, Muhammad lah, ataupun orang Islam. Dan dalam kajian yang saya telah baca menyatakan ini dipanggil Wiramu figures. Wiramu ini adalah figura-figura yang diukir oleh orang Puak Yolnu, dan kebanyakan ukiran mereka akan menunjukkan pakai songkok. Dan inilah yang ditulis, yang antara lain menyatakan, pandangan mengatakan bahawa Yolnu sudah kenal Islam berdasarkan hubungannya dengan orang Makassar tadi. Dan Puak Yolnu juga bersunat, dan mereka ada ritual ibadah mereka seperti solat. Jadi terpecahlah pandangan. Satu mengatakan mereka terpengaruh dengan gaya Islam tetapi mereka tak perlu Islam. Ada yang mengatakan mereka perlu Islam tetapi susah setakat ini, kalau hari ini generasi yang tinggal mereka bukan Islam lah. Mereka bukan Islam. Dalam lagu-lagu mereka dan ritual-ritual mereka ada sebut ahalla atau ahala. Yang inilah yang dikatakan dalam para pengkaji mengatakan ini adalah mirip kepada sebutan Allah. Begitu juga silila mohamo. Hamo silili. Saya tak tahu lah nak sebut betul-betul kan. Jadi mereka mengatakan seperti sallallahu alaihi Muhammad. Begitu juga dengan Rabin alala hama. Saya pun tak tahu sebutannya. Yang ini juga dikaji sebagai Rabbana lakal hamd. Wallahu alam, tetapi ada sebahagian yang memang dalam ritual-ritual mereka ataupun tarian-tarian mereka disebut perkataan-perkataan ini, dan yang lebih jelas umpamanya perkataan terima kasih. Terima kasih itu adalah terima kasih lah. Terima kasih. Jadi ini antara apa yang cuba dikaitkan oleh para pengkaji, kerana kerajaan Makassar yang lambat masuk Islam itu, dia juga bersama dengan dia menjadi tempat perdagangan yang terkenal. Perdagangan terkenal. Di Ideal Malayo Muslim Polity, di situ adalah asalnya Melaka sebagai magnet untuk traders datang. Tetapi dengan kedatangan Portugis, Dutch dan sebagainya selepas itu, traders fled to independent ports. Dia pergi ke tempat-tempat yang bebas ini. Dan antaranya adalah Makassar. Kerana itu Makassar mula menjadi pengganti kepada tempat perdagangan rempah ratus. Tetapi tuan-tuan perempuan, bila kedatangan BOC cuba pula mengawal dan memonopoli bisnes ini, maka the access to spice was denied by the Malays. Jadi mereka mula digelar juga sebagai lanun. Mereka juga digelar sebagai smugglers. Itulah cerita dia. Dia sama seperti cerita Mak Kilau. Dulu kita belajar cerita Mak Kilau, kita belajar apa? Pemberontak sebenarnya. So itu istilah yang digunakan oleh British. Dia adalah pemberontak. Tetapi bila kita mengkaji sejarah lebih mendalam lagi, rupanya sentimen itu dia memberontak, dia melawan. Jadi bagi British memang betul dia pemberontak. Tetapi rupa-rupanya perlawanan Sultan Mat Kilau itu adalah disebabkan dia tidak mahu ada penjajah berkuasa di tanahnya. Jadi itu adalah pejuang, sama seperti Pemului tadi. Sama juga seperti kes bagaimana Melayu-Melayu Bugis dikenali sebagai lanun. Dikenali sebagai smugglers. Kerana tak nak ikut dia punya undang-undang. Tapi undang-undang itu sebenarnya telah
selama ini mereka bebas untuk berdagang, tiba-tiba datang penjajah, dia nak regulate kita. Dia suruh bayar tax dan sebagainya. Jadi itu yang menjadikan kebanyakan mereka melarikan diri pergi ke tempat-tempat yang lain, dan antara lain adalah sampai ke Makassar, sampai ke utara Australia. Itu pun selepas itu 1906 tak dibenarkan datang, dan 1880-an lagi mereka dah kena bayar cukai dan sebagainya. Kerajaan Makassar ini, kita tengok sikit cerita tentang kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar ni, di zaman Karaeng Tuni Palangga ni, Karaeng Tuni Palangga, ada satu Karaeng Tuni Palangga ni di kawasan ini saya tunjukkan sikit. Kawasan Makassar ini hanya sekitar ini, di selatan Sulawesi Kemudian datang orang-orang daripada sebelah alam Melayu yang lain yang melarikan diri daripada penjajah. 1561 Datuk Maharaja Bonang, dia bagi hadiah dan senjata kepada Tuni Palangga, waktu ini dia tak Islam. Kemudian diberikan balasan, ada satu kawasan tanah yang dibenarkan untuk diduduki oleh orang Melayu dan ditakbir oleh orang Melayu. Jadi Tuni Palangga tanya, siapa yang kamu maksudkan dengan Melayu? Dia tanya pada Datuk Maharaja Bonang. Datuk Maharaja kata, siapa saja yang pakai kain sarung daripada Pahang, Patani, Champa, Minangkabau dan Johor boleh datang ke sini dan duduk di sini. Dan mereka lah pemula kepada perdagangan itu menjadi lebih aktif, kerana mereka ini semua pedagang, datang daripada alam Melayu. Mereka datang dan duduk di sini. Mereka tidak mahu bersekongkol bersama dengan penjajah. Ketika ini penjajah tak sampai lagi ke kawasan ini. Kemudian 1632 datang daripada Patani pula Datuk Maharaja Lela. Ini tak sama dengan Datuk Maharaja Lela jalan kita tu. Yang itu lain. Dia Maharaja Lela juga. Yang ini dari Patani, dan ketika zaman itu dia telah dilantik menjadi ketua orang Melayu di Makassar. Dan bermula daripada Datuk Maharaja Lela inilah mereka memanggil ulama-ulama datang ke sini yang menjadi punca kepada pengislaman kerajaan Goa. Dan kemudiannya ini satu syair tuan-tuan perempuan, macam biasalah kalau kita tengok ada ini dipanggil manuskrip asal syair ini, syair Encik Amin. Encik Amin ni adalah setiausaha Sultan Goa. Dia asal orang Johor, duduk dekat sana, dah jadi setiausaha Sultan Goa waktu itu. Dan dia menceritakan satu perang Mengkasar. Syair Perang Mengkasar ini ada 130 rangkap. Dan syair ini ditulis, dan manuskrip yang saya tunjukkan ini adalah apa yang disimpan di Leiden. Di University of Leiden. Jadi manuskrip ini biasalah, kebanyakannya memang ada kat mereka. Tapi saya sebutkan kepada beberapa orang sahabat saya, kita kena bersyukur juga penjajah yang simpan. Sebab bila penjajah simpan, dia simpan baik betul. Jaga. Jadi ada baiknya, itu saya kata ada baik, ada buruk. Yang buruk kita sebut buruk, yang baik, baik. Dan inilah yang disimpan yang masih kita dapat lihat. Memang sangat baik, intact. Even kita boleh tengok the digital copies from SOAS University. Kita boleh tengok. Jadi dalam syair ini menceritakan bagaimana kehebatan orang Melayu membangunkan Goa ketika itu, yang kemudiannya dengan kedatangan Belanda berkompromi dengan kumpulan Boni, B-O-N-E, Boni. Boni ini adalah orang Bugis. Jadi yang sini orang Melayu. Jadi orang Bugis orang asal situ jugalah. Kalau ikutkan kita yang membangunkan ni adalah migran lah. Jadi apa yang berlaku, kerjasama Belanda untuk menjatuhkan kerajaan Goa. Kerajaan Goa, dan dikenalilah selepas itu dipanggil dalam tulisan-tulisan menyebut sebagai the demise of the Malay Interport State. Jadi ini yang terakhir. Sebab Melaka dah jatuh, Pening dah jatuh. Jadi semua tempat-tempat Malay Interport habis. Dan berakhir di Makassar, dengan harapan Makassar dapat bertahan lebih lama, rupanya inilah the demise of the Malay Interport State. Yang ini gambar yang belakang ini adalah gambar Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ni, sultan dia masuk Islam adalah sultan yang ke-14 baru masuk Islam. Lambat. Dan sebab itu yang kata dia selamat. Dan dia boleh aktif dengan perdagangan dan sebagainya.
Tapi setelah dia masuk Islam, ketika itu pula datang pula Dutch, zaman selepas Sultan Hasanuddin yang keberapa saya tak ingat. Saya rasa dia ke-16 ataupun ke-17 ke 16 ke. Sultan Hasanuddin terpaksa buat treaty dengan VOC untuk recognize VOC, kemudiannya kena ikut dengan apa yang ditentukan oleh Belanda supaya semua traders mesti ada license to do business in the Dutch control region. Hendak atau tidak terpaksa, tetapi ramai juga yang tak mahu ikut dan mereka ini dilabel seperti mana saya sebut sebagai lanun dan juga smugglers. Dan kebanyakan mereka mula melarikan diri. For the Malays, this meant commerce. Bagi orang Melayu, dia nak buat bisnes saja. Dia malas nak ambil tahu tentang politik ini dan dia melarikan diri. Dia being scattered lah. Malay scattered. Ke Kalimantan, Sulawesi, mana sahaja yang tempat yang lebih selamat untuk dia buat bisnes. Dan bila mereka semua larikan diri, berapa ramai Melayu yang tinggal di Goa waktu itu hanya 33 orang saja. Dan catatan, jadi perdagangan di Makassar jatuh merudum dan Belanda tak mampu untuk menguasai seperti mana zaman Melayu menguasai kawasan itu. Jadi Belanda sedar dia perlukan Melayu, maka dia mula bawa masuk orang Melayu lah lepas pada itulah. Ni Datuk Maharaja Lela, Filman ini cuba untuk berbincang dengan Datuk Maharaja Lela berkali-kali, tetapi masih lagi tidak mampu untuk lotok dengannya. Dan kemudian itu yang dipanggil sebagai the true warrior lah. Orang Melayu ini tak mahu melayan dan akhirnya mereka terpaksa juga melarikan diri dan dia mati di tempat di Mandar, di kawasan lain. Ini sebagai tambahan kepada kita. Siapa orang faham kat sini? Ataupun yang online, mungkin dia tahulah cerita ini. Betul. Jadi daripada keturunan Sultan Hasanuddin, selepas mereka sudah bertegang urat dengan Belanda dan Belanda telah bergabung dengan Bugis untuk menjatuhkan kerajaan Goa, jadi banyak bangsawan melarikan dirilah, dan antaranya adalah daripada keturunan Sultan Hasanuddin ini yang melarikan diri yang namanya Daeng saya pun Daeng Haji kalau tak silap. Kaing Haji ini dia pergi ke Pekan. Jadi melarikan diri ke Pekan dan inilah yang membawa kepada keturunan Datuk Seri Najib kita. Di mana di sinilah di Pekan ini sehingga hari ini kita pun kenal keturunan bapaknya lah, keturunan Tun Abdul Razak di Kampung Mengkasar. Kampung Mengkasar di Pekan, dekat dengan Pekan hospitalnya, Kampung Mengkasar. Mengkasar inilah Makassar lah. Dalam bahasa orang Makassar menyebut Mengkasar. Jadi di sini keturunan Bugis begitu kuat, dikenali sebagai Karaing Haji, baru saya ingat. Karaing Haji. Karaing Haji ini atau orang sini panggil Tok Tuan. Jadi daripada keturunan inilah Tun Abdul Razak dan kemudiannya kepada Najib. Kemudian tenunan Sutera Pahang juga dikatakan diperkenalkan oleh Tok Tuan sendiri. Dia tengok orang sini, orang Pahang sudah mula memang ada tenunan, tapi diperkemaskan gaya ragam coraknya dan sebagainya, dan penyebab kepada sutera Pahang hari ini adalah sutera yang merupakan daripada kemahiran yang dibawa oleh Tok Tuan daripada Bugis. The second wave yang Islam tu datang, yang tadi kita sebut, dia datang, mereka tak buat penempatan, mereka ada hubungan saja. Jadi ada pengaruh Islam kepada orang utara Australia, tetapi sama ada dia masuk Islam atau tidak dapat disahkan, kerana selepas daripada itu mereka sampai ke zaman sekarang ini kebanyakannya memang bukan beragama Islam lah. Okay. Kemudian datang pula Afghan ataupun dikenali sebagai GANS, sebab bukan semuanya daripada Afghanistan, ada daripada India dan juga Pakistan, dibawa oleh British bersama dengan unta. Jadi unta, mereka ini the camelier, mereka pandai untuk mengendalikan unta. Jadi dibawa unta tu 1838 first group bawa ke South Australia. Tujuan dia sebab dia nak explore the desert lah. Dia nak explore bawa unta.
Mula dengan 7 ekor unta, kemudian makin lama makin banyak dan mereka bawa sehingga 1860-an sekitar 3,000 orang cameliers ini. Ya. Pernah tak tengok unta? Oh, you belajar sana? Okey. Kalau kita cuba tengok dalam YouTube macam mana orang Australia hari ni kawal unta, agak messy sikit berbanding daripada orang Afrika atau orang Arab. Sebab the secret yang saya tahu ni, sebab saya duduk dekat Afrika itu, saya tengok kenapa satu kumpulan unta dalam 100 ekor, tapi yang menjaganya seorang je. The camelier dia seorang aja. Saya kata kenapa? Sebab dia kata the secret behind it, you need to know who is the alpha camel. Sebab alpha tu, kalau dapat kontrol alpha dah selesai, semua ikut je belakang. Jadi saya baru tahu benda tu. Dan bila kita tengok dekat Australia, cara dia kontrol, dia guna helikopter. Ada kereta 3 kan, kereta jeep dia, dan dia akan bawa, macam mana dia nak bawa sekawan unta tu ke kandang dan sebagainya lah. Jadi saya tengok, baru saya tahulah. Maknanya sebab itu mereka perlukan di Afghans pada awalnya. Di Afghan, sebab mereka ni tahu macam mana nak bukan sekadar navigate untuk menjaga dia, tapi untuk breed juga. Jadi daripada situlah pemulanya datang unta-unta ini. Dan mereka ini juga dipandang sebagai blacks. Mereka dipandang seperti aborigines. Sama saja. Dan layanan mereka tidaklah teruk sangat. Mereka diberikan tempat tetapi bersama dengan kandang itu, dan juga mereka diberikan kebebasan untuk mengamalkan agama Islam lah, ya. Dan kebanyakan tempat mereka adalah di sekitar the south ini, kawasan ini. Dan titik merah yang saya tunjukkan ini adalah masjid yang pertama dibina 1882, ya. Masjid yang pertama yang dibina 1882, ada yang mengatakan 1861, dipanggil the Mary Mosque. Masjid ini yang pertama yang dibina oleh orang Afghan, dan kemudiannya bila mereka menguasai industri unta ni, mereka menjadi orang kaya, dan mereka juga menjual, mereka buat bisnes yang lain, dan akhirnya mereka mendirikan masjid yang lebih baik, ya. Dan ini adalah replika sebenarnya. Yang tadi adalah gambar asal, yang ini replika yang dibuat semula, di mana masjid ini merupakan petanda kepada masjid pertama yang dibina. Sebab orang Makassar tadi dia tak membina masjid, mereka tak membina penempatan. Tetapi orang Afghan baru masuk dengan penempatan lah, tapi dah tahun 1880-an dah, ya. Macam ni kan? Betul. Saya pun bila pergi ke Afrika biasa je macam ni. Bila dia minta dia raise fund for building the mosque kan, kita punya fikiran kita mesti masjid macam kita. Tapi tak, bagi dia kalau buat zinc, letak 4 ada tiang, dah cukup masjid dah. Bagi mereka lah di Afrika. Jadi sampai satu zaman di Afghan kebanyakan pulang, tinggal beberapa orang yang berkahwin dengan aborigines dan tinggal hidup di sana. Dan kemudiannya mereka yang pulang tu cuba nak datang balik. Tapi setelah mereka pulang, Australian tak benarkan dah. Tak benarkan dah mereka datang. Baik, tuan-tuan, habislah cerita tentang tanah besar itu. Saya nak menceritakan tentang ada lagi 2 tempat yang merupakan kawasan yang tak nampak dalam peta kecuali kita zoom in. 2 pulau ini, Christmas Island dan Cocos Island. Christmas Island dan Cocos Island ni kedua-duanya merupakan the Strait Settlement juga tau. The Strait Settlement of yang asalnya kita settlement kita Penang, Singapore, dinding beruas kan, dan juga Melaka.
Kemudian tahun 1886, ketika mana yang tadi kita kata Afghan sedang sibuk bawa camel tu, kedua-dua pulau ini dimasukkan di bawah negeri-negeri Selat, di bawah pentadbiran Singapura. Ya. Jadi mereka juga, tapi dalam buku teks kita tak sebut tentang dua pulau ini. Dan pulau ini yang saya kata saya ada personal experience lah bersama dengan mereka. Dan pulau, kita mulakan dengan Pulau Christmas. Pulau Christmas ini first European yang jumpa adalah sailor juga, Navy, 1615. Dan kemudiannya mereka hanya melewati sahaja kawasan ini, mereka tak berhenti. Dan ketika mereka melewati dan melihat pulau ini, mereka sebut this is the Christmas Island, sebab mereka melewati itu pada hari Christmas. Jadi sebab itu dia sebut sebagai the Christmas Island. Dan mula-mula muncul dalam peta Belanda dengan nama Moni ataupun Monai. Dua nama itulah. Kemudian English Navigator pun datang juga. First yang datang, yang William Dampier tadi yang saya ada tunjuk tadi. William Dampier, dia kata tak ada orang pun duduk dekat situ. Jadi dia dari New Holland, sebenarnya nak pergi Cocos Island, tapi angin telah menolak dia pergi sampai ke Christmas Island. Dia terjumpa dan dia berikan nama lain lah. Nama pulau ni Dales dia panggil. Okay. Jadi dia first attempt dia, apa yang dia buat adalah to explore the island. Dia tengok tak ada orang dan dia explore. Bila dia explore di island kecil ni je lah, dalam bentuk macam anjing ni kan. Dia explore, dia dapati dekat sini kaya dengan fosfat. Jadi disebabkan kaya dengan fosfat, kemudiannya nanti pulau ini akan buat mining fosfat. Fosfat mining. Dan fosfat mining ini bermula 1899, mereka mencari pekerja dari Singapura, Melaka dan juga sebahagian daripada orang Cina yang dibawa oleh British daripada China ke alam Melayu, dibawa juga ke Pulau Christmas. Dan yang supervise the mining ini adalah seorang engineer dan dia dikenali sebagai the King of Christmas Island. Sebab tak ada orang lain. Jadi dia yang menguasai, dia supervise the mining phosphate. Jadi dia dikenali sebagai the king lah, John Davis Murray. Jadi kalau tuan-tuan perempuan tengok, tuan ni pun kita dah nampak dah. Sampai hari ni dalam Google Map jalan pantai, Lok Kampung Melayu. Ini orang Melayu duduk di Flying Fish Cove. Kawasan ini. Dekat sini kita nampak Kampung Melayu, kita ada Idah Kitchen, Al-Barakah, Jalan Pantai, Jalan Ketam Merah. Dah berjalan tak kat sini? Belum pernah pergi Christmas Island. Jadi saya alhamdulillah Jalan Perak. Saya alhamdulillah diberikan kesempatan duduk di sana 3 bulan. Kalau sekarang nak pergi Christmas Island, sekarang saya tak tahu dah buka ke belum. Sebelum ni Singapore ke Christmas Island ada direct flight. Kalau nak pergi ke Cocos Island, tak ada direct flight. Dia semua kena melalui Perth. Daripada ataupun kita masuk melalui transit Christmas. Jadi daripada Singapore, tunggu kat bila daripada Perth transit dekat Christmas, baru kita boleh ikut pergi ke Cocos. Sekarang saya tak tahu dulu, kalau dulu apa yang Virgin. Virgin kalau daripada Singapore ke Christmas Island, dia sekarang lepas pada tu ada juga Jakarta ke Christmas Island. Itu apa yang batik tu, Garuda Air. Apa nama yang ada lambang batik tu? Daripada Indonesia pun boleh. Dia tak direct, dia memang tunggu daripada Perth bila transit. Bila transit baru jumpa. Kos untuk pergi ke Cocos Island sama macam kita pergi Europe. Ke Cocos. Kalau ke Christmas dia ada chartered daripada KL, ya sebelum COVID dulu ada chartered. Memang dia punya flight pun dalam 3,000 lah. Dia punya tiket. Okay, baik. Jadi mereka ni dah jadi buruh Melayu.
dan mereka dibawa dari Melaka, Singapura. Tadi saya sebut Johor, ada sebahagian pun Sabah tapi tak banyak waktu tu. Dan mereka bekerja di sini dan mereka tinggal di sini. Di sini Kampung Melayu, kat sini lah tempat saya tinggal juga 3 bulan. Di sekitar penempatan mereka ni hanya 300 orang saja, orang Melayu di Pulau Christmas ini, iaitu sekitar 20% saja daripada komuniti. Yang lain ada orang Cina dan orang putih lah. Jadi majoriti kerja hanya phosphate saja, yang lain kerja untuk government office. Dan ini gambar bagaimana flat-flat ni dibuat dalam bentuk macam mana dekat Singapura juga dululah. Flat-flat Singapura era 60-an pun bentuknya macam ini. Kerana ini ditakbir melalui Singapura, jadi sama juga mereka orang Melayu dengan masjid yang dekat sini. Sebelah kiri ni adalah Malay Club. Dia ada Malay Club dekat sini. Bahagian besar mereka ini masih lagi tinggal di sini kecuali anak-anak mereka. Jadi anak mereka banyak dah pindah ke Perth, ke Tanah Besar dan meninggalkan hanya orang-orang tua. Saya sempat alhamdulillah berada di sini untuk mengajar lah. Waktu tu diminta ajar Jawi, ajar Fardu Ain. Jadi saya ditempatkan di madrasah ini. So, madrasah ini di Pulau Christmas adalah usaha mereka sendiri, orang Melayu. Dan ini kelas ibu-ibu. Saya punya kelas pagi-pagi ibu, petang budak sekolah. Jadi inilah waktu saya muda, bujang tentang lagi lah. Waktu ni untuk mengajar mereka. Sekarang semua dah kahwin dah ni. Saya pun dah tak kenal dah mereka. Dan ini orang yang paling tua ketika saya berada di sana, 2005. Dia adalah orang paling tua lah, 89 tahun. Sekarang wallahu alam saya dah lama tak dapat berhubung dengan mereka. Saya tak pasti ada lagi ke tidak lah. Dan mereka di sini dari segi agama, dari segi cara hidup tak jauh beza dengan sebelah kita. Maknanya kita datang tengok gaya sama je macam kita. Sebab dia memang asal usul pun daripada kita dan datang pun dalam kurun ke-19. Jadi sudah zaman British pun. Dan cara hidup mereka pun sama. Sampai hari ni dia orang tengok RTM1, tengok TV3, so parabola kan, dia pakai parabola tu. Kemudiannya cakap Melayu dia pun sama macam kita. Dia tak ada beza lah. Tak ada beza. Ini anak-anak murid dia kompang, budaya semua sama lagi. Ini orang Melaka, asal Melaka lah. Mereka ni semua warga negara sana. Keturunan semua warga negara memang masyarakat Australia, Australian, dan mereka dapat semualah. Australian memang best lah duduk Australia. Apa duduk Australia? Belajar kat sana ke? Bukan. Saya ingat anak ke? Ya, saya ingat belajar kat Australia. Oh, okay. So kalau dekat Australia, even kalau kita dah jadi PR pun kita akan dapat banyak. Dia welfare state kan. So once you attain the age of 16, you've been paid by the government. So tujuan dia adalah untuk tak nak ada orang mencuri, merompak, hidup baik kan. Jadi penyebab kepada saya kata bila nak balik ni, tak nak balik for good ke, balik Melaka ke apa kan, tak nak lah kata, duduk sini tenang. Semua ada. Ini daripada keturunan Singapura dan inilah dia punya pasport mereka lah. Ramlah binti Ramlah binti Hussein, tapi dia Australian. Dan ini tarikan paling utama lah, ketam merah. Red crab. Jadi waktu saya dia kecil-kecil je, dia tak besar sangat. Tapi waktu dia breed, yang ini besar-besar macam ni lah. Nanti road close red crab migration bulan 12. So bulan 12 memang dia migrate, waktu tu kereta pun tak boleh jalan. Sebab apa? Ni anak-anak dia. Dia buatkan satu tu supaya kereta tak langgar lah kan. Kereta tak langgar lalu ke situ. Sebab dia nak lay dia eggs dekat laut. Nanti bila dia dah besar, dia akan duduk darat. Dia tak duduk laut. Ni ketam darat. Ketam merah. Kita tak makan lah. Kita tak makan. Saya tengah duduk mengajar tu, lalu kat kaki kita. Dia macam semut je. Dia sentiasa ada. Dia sentiasa ada. Kalau waktu macam ni, memang habis kita kena jaga-jagalah, hati-hati sebab memang banyak dia masuk sampai ke rumah.
Kecil kan? Anak dia lah. Jadi makin besar, nanti dia akan kembali, dia akan sibuk balik, dia naik ke atas pula. Dia akan naik ke atas. Dan waktu inilah, dia secara tak langsung kita pun terpaksa juga langgar. Sebab tu dia buat road closure supaya dia dapat arahkan semua ketam ke satu tempat. Laluan tu, dia lebih selamat lah. Ini waktu dia dah mula besar. Di sebelah kanan ini dipanggil robber crab. Yang ini crab yang lebih besar lagi. Yang ini besar. Ini ada besar-besar macam ni. Ini tangan orang pegang tu. Panjang dia 2 kaki. Dia makanan dia panjat pokok kelapa. Jadi dia akan cabut kelapa tu. Dia makan kelapa, makan kacang-kacang, buah-buahan, bangkai haiwan. Jadi kita orang Melayu memang tak makan semua ketam-ketam ni. Orang Cina makan. Orang Cina kata bila dia makan ni pening juga. Tak tahu dia jenis spesies apa besar. Memang besar tu. Ni pokok buah kelapa ni dia. Tak sama besar dengan kelapa kan. Jadi dekat sana kita jumpalah do not drive over robber crabs. Drive around them. Notice board pun banyak macam-macam. Saya sayang saya punya pengalaman saya 2005 ni, waktu tu kamera tak hebat lagi kan. Lepas tu pula saya simpan dalam CD apa semua dah rosak dah. Jadi tak banyak gambar yang saya dapat. Tapi berbeza dengan Cocos Island ni, dia lebih dekat lagi dengan saya kerana saya duduk sini lebih lama 4 bulan. Jadi Cocos Island yang sebelah atas ni dia lebih kecil lagi. Saya tak pasti saya ada letak atau tidak dalam slide ni. Dia flat land. Dia terkeluar sikit je. Maknanya kalau berlaku bencana mungkin tu tenggelam. Cocos Island ni. So dia ada lagoon dekat tengah ni. Christmas Island okey lagi, dia hilly. Dia hilly. Dia batu. Around the beach juga. Around beach tapi ada Coral Island Coral Island. Cocos saya tak tahu lah kan, saya pun tak banyak pergi ke pulau-pulau lain, tapi setakat saya pergi Pulau Cocos, saya rasa heaven lah. Dia macam satu tempat yang Allah rezekikan kepada mereka ni. Begitu banyak ikan, segala jenis ikan ada. Hari pertama saya turun pun saya dapat 200 ekor ikan. Kali turun kan. Saya tak pernah mancing, jadi kita jadi seronok lah. Satu perkara yang saya suka tentang orang di Cocos ni, nanti kita tengok. Mereka ni, dia dibawa oleh British. Sebelum itu Scottish. Ada seorang Scottish yang jumpa island ni. Dan dia tengok island ni uninhabited lah. Tak ada orang langsung. Jadi dia pindah bersama dengan keluarga dia. Dan dia tengok banyak pokok kelapa, dia nak buat industri kopra. Industri kopra. Jadi apa yang dia buat? Dia gunakan tawanan Jepun. Waktu tu mula perang kan. Kemudian ada tawanan-tawanan Jepun yang telah ditangkap, kemudian dibawa untuk bekerja dengan dia. Tapi banyak masalah. Disebabkan banyak masalah, dia ambil orang Melayu sebab dia tengok orang Melayu lebih baik lagi. Dan orang Melayu yang dia ambil adalah daripada sekitar British Malaya, Sabah Sarawak, sebelah Jawa, sebelah Ambon, dia bawa masuk lah. Jadi bila bawa masuk, mereka ini bekerja untuk kopra. Ini boleh search dekat YouTube, memang ada dokumentari tentang mereka ni. Kemudian Charles Darwin dah pernah sampai ke Cocos dan menyaksikan ada orang Melayu kat situ. Charles Darwin datang, dia kata mereka ini hamba kepada Clunies Ross, nama the Spanish, the Scottish ini. Dia bekerja untuk Clunies Ross, umpama hamba, tetapi mereka bebas sebab dia tanah yang dia tak boleh lari mana. Jadi mereka bebas. Dia tak panggil, saya tak pasti istilah dia dipanggil apa. Hanya Charles Darwin saja menyebut mereka sebagai hamba. Charles Darwin yang nampak, Charles Darwin. Ya, so-called lah. Sebab waktu itu orang British sudah kenal perkataan kuli. Jadi dia menggunakan nama ni, dia kata kita ambil kuli Melayu. So, kuli lah. So, dalam istilah kuli ni, bukan hamba
Indentured servant Okey. Tapi yang ni dia dibayar juga. Bergaji. Ah, tanpa kontrak. Ah. Betul lah tu. Maknanya Charles Darwin mungkin dia salah anggap agaknya. Dia sampai dia tengok dia kata ni hamba. Ah, mungkin. Ya, ya betul. Mungkin dia interchange Ya. Baik, jadi itulah yang berlaku. Bisnes kopra berlaku dengan cukup baik oleh Clunis Ross ini dan dia jual ke Jawa, Sumatera dan sebagainya lah. Dan kemudian Clunis Ross ini tuan-tuan dan puan sampai ke Melayu kata apa? Anak, cucu, cicit, lepas tu apa? Piut. Lepas piut, miut. 5 generasi menguasai pulau ini sehinggalah diambil alih oleh Australia lah. Dan pulau ini memang berada di bawah state settlement lah. Pulau ini sekecil ini yang kita lihat, dia lagoon, so tepi dia memang Indian Ocean dan pernah dijadikan pangkalan tentera untuk menentang Jepun. Dan bila nak datang ke sini memang kena naik kapal kecil ini. Saya pun dah tak ingat jet. Sampai di sini kita masuk ke kawasan airport dia di sini. Kemudian pergi ke jetty, barulah dapat pergi ke Kampung Melayu. Jadi penempatan Melayu dia dekat sini. Yang ini penempatan Inggeris. Sampai hari ini pun memang orang Melayu ada sedikit saja, tapi yang ini majoriti orang Melayu. Dan di sini juga kalau orang putih datang, mereka akan bersopan santun, menutup aurat. Cuba kalau yang lebih menjaga dia akan pakai tudung atau datang pakai kebaya. Dan masih lagi ramai yang tak tahu cakap Inggeris untuk generasi yang awal lah. Jadi anak-anak mereka dah pandai bahasa Inggeris lah. Cuma yang sekarang dia datang, dia punya pengamalan agama dia cukup kuat. Cukup kuat. Dan sini ni Home Island. Inilah tempat yang saya katakan pendudukan atau penempatan orang putih. Home Island, nama-nama ni Jalan Bunga, Jalan Balok, Jalan Melati, Jalan Raya, Jalan Masjid. Ni Home Island, sorry saya silap tadi. Home Island, Jalan Kipas, Jalan Kampung Atas. Dia semua nama Melayu ni, Jalan Kampung Atas sampai sekarang. Jadi inilah John Clunis Ross ni, yang pertama sampai ke generasi yang kelima, mereka semua mewarisi seolah-olah ini tanah dia. Walaupun Singapura dah ambil alih, Singapura memberikan dia governorship lah untuk menguasai ataupun mengawal kawasan ini. Tetapi tuan-tuan dan puan, berbeza dengan layanan British kepada Aborigines. Kalau yang ini betul lah kata sahabat kita, servants kan. Dan layanan dia adalah umpama keluarga je. Dia memang rapat sehingga mana kalau tengok dalam dokumentari, mereka memanggil mereka ni Tuan Pandai, Tuan Tinggi, Tuan Rose, Tuan John ini kan. Dia punya masters dia. Dan bila mereka berpisah memang menangis mereka. Memang mereka begitu rapat dengan tuan dia. Sebab tuan dia ni pun buat mata wang sendiri yang tak laku di mana-mana. So, untuk sebagai upah buat kerja, lepas tu membeli barang daripada dia juga. Jadi dia control all the islands kan. Dan inilah rumah dia paling besar, Oceania House ini. Dan sampai sekarang rumah ini tak dimiliki siapa, dan baru-baru ni saya dapat tahu ada seorang saudagar daripada India kalau tak silap. Dia nak beli buat madrasah. Tanah ini. Besar, sangat besar. Inilah rumah Clunis Jadi bahasa Melayu mereka dekat sini lain sikit. Bahasa Melayu dia sebab dia bercampur. Ada orang Betawi, ada orang daripada Sunda, ada orang Jawa. Kemudian pula ditakbir oleh master dia Scottish yang bercakap Inggeris dan juga Scotland. Jadi bahasa dia bercampur-campur menyebabkan bahasa Melayu dia unik kalau kita dengar lah.
Ha. Jadi kat sinilah saya sempat tengok macam mana pembuatan semuanya. Ini yang saya pergi tahun 2007. Saya duduk sini 4 bulan. Dekat sini mereka buatlah sendiri semuanya. Sebab kelapa banyak. Buat minyak kelapa. Cara pembuatan saya tak pernah tengok macam mana buat kan. Ya. Buat sabun lah sebagainya. Saya tengok macam ni kehidupan mereka. Kemudian ini kelas fardu ain yang saya buat untuk anak-anak dia. Lepas tu kita bagilah hadiah lah, bagi sijil. Inilah kali pertama saya baca khutbah solat Adil Adha. Bahasa Melayu. Faham? Dia faham macam kita bercakap dengan orang Indonesia. Macam tu. Maknanya dia faham, tapi ada mungkin dia tak faham sikit. Tapi sewaktu saya baca khutbah ni, saya dah bulan ke-3 dah. Jadi saya dah cakap macam dia dah. Betul. Tapi sekarang saya kena pergi balik baru saya dapat cakap macam dia. Sebab mula-mula saya tak dapat 2 minggu untuk saya adapt. Masuk minggu ke-3 saya dah boleh. Bila saya boleh cakap cara mereka, lagi mudah untuk dia faham agama. Bila saya balik sini lepas 4 bulan, saya nak cakap cara kita tak boleh. Yang itulah permulaan yang saya pun pelik jugalah. Kenapa dah jadi lain. Ini hari-hari saya sangat penuh sebab mereka nakkan sangat ilmu agama. Berbeza dengan di sebelah Christmas, mereka agak sibuk dan mereka dah ada dari segi keilmuan mereka. Mereka dulu pun belajar tinggi juga. Keturunan mereka pun ada yang belajar sampai degree dan sebagainya. Di sini tak. Di sini mereka kebanyakan memang asal kuli. Memang asal kuli yang British bawa. Dan keturunan mereka tak dapat education yang baik. Membaca tak boleh, jadi bercakap saja. Tak zaman itulah. Tapi selepas daripada itu, bila Australia ambil alih, dibina sekolah. Tapi generasi tua masih tak boleh. Agak susah. Jadi saya banyak pengalaman-pengalaman yang menitiskan air mata saya. Sebab selama ni saya tanya macam mana belajar baca Quran. Dia tak tahu, dia kata tak baca Quran. Habis baca Al-Fatihah macam mana? Baca Al-Fatihah dia ikut dengar-dengar. Jadi belajar ikut dengar. Jadi saya minta dibacakan semua salah. Semua salah. Saya kata bila baca dalam solat Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi kan. Saya kata cuba baca cik Subazim. Sebab tu Allah Maha Dia betulkan tak boleh. Sampai dia meninggal dunia memang itu je sebutan dia. Dari segi fiqh tak ada masalah. InsyaAllah Allah terima kerana dia dah usaha dan dia tak boleh sebut. Tetapi itulah yang terjadi. Amat kesianlah kepada mereka. Jadi penyebab kepada hari-hari saya, pagi kelas, petang kelas, malam kelas, esok ulang balik. Sepanjang hari hanya dapat cuti hari Sabtu saja. Dan ini kelas sebelah malam dengan ibu bapa, betulkan Al-Fatihah saja selama 3 bulan. Kemudian ini anak-anak murid saya dan hari-hari saya diceriakan dengan pergi memancing lah. Jadi memancing seronok. Kita dapat pergi ambil ini yang saya kata yang 200 ekor waktu tu. Kemudian dengan ketam, memang Allah berikan segala-galanya kat mereka. Inilah teripang yang tadi kita sebut. Teripang, gamat. Jadi teripang ini kemudian ada macam-macam jenis siput yang kita tak pernah jumpa. Antaranya gonggong, ini dipanggil gonggong. Kemudian tradisi perkahwinan mereka masih kira zaman dulu-dulu kita. Ini dia bagi the red carpet mereka lah, guna kain batik saja. Dan perkahwinan mereka ini, pakaian ni gaya ala-ala orang Sunda. Dia ala-ala begini. Yang seronok dekat situ, budaya Melayu yang dulu kita ada dah tak ada kan. Masih ada kat sana, gotong royong dan sebagainya. Jadi perkahwinan, kalau musim kahwin, sebulan tak payah masak. Semua orang makan kat rumah pengantin. Kerana semua orang hantar beras ke situ. Hantar ayam, hantar daging. Jadi semua masak sama-sama setiap hari. Sampai ke hari kahwin. Jadi bila hari kahwin, dia buka kemah ini, dipanggil tarok. Kemudian, dia letak lauk-lauk. Semua orang bawa lauk. Jadi orang-orang lain semua bawa lauk pada rumah. Setiap rumah ada lauk. Dalam sekitar 100 biji rumah. Dalam sekitar 500 orang juga. Dan makanan dia semua unik. Tak ada kat sini. Ayam dia, cara masak ayam dia lain. Terliur lah kita kan.
Yang ini mungkin ada dekat sikit. Yang ni saya pun tak ingat apa benda. Yang ini gonggong. Yang daripada siput tadi, gonggong sate, dan ini gonggong sup. Jadi makan macam ni lah. Memang santai kehidupan mereka macam tu. Bila hari raya mereka akan lumba jukung. Dia panggil lumba jukung. Jukung ni kapal ni lah. Jadi antara tradisi orang Melayu pandai manuver kapal ni, mereka masih ada lagi. Anak muda pun masih lagi boleh. Di sinilah ada muzium kecil. Di sini tinggalan Kolonis Ross. Dan ada satu pulau. Dalam banyak-banyak pulau, dia ada pulau kecil kan. Jadi satu pulau ni merupakan pulau di mana Sultan Selangor telah dibuang kerana dia pro-British. Jepun sampai, saya tak ingat namanya. Dia diangkat oleh Jepun. Mula dia diangkat oleh Jepun, kan? Kemudian Sultan yang bersama dengan British, dia lari dulu ke sini. Apabila Jepun kalah, Jepun 2 tahun saja kan, kalah, Sultan ini diturunkan dan dibuang ke sini. Dibuang ke Pulau Kokos. Dan sebab itu mereka letakkan ada beberapa meriam untuk menjaga kawasan di mana Sultan diletaklah. Ini pun kita tak belajar dalam buku sejarah. Jadi berakhirlah saya balik tu, dia jadi tangisan. Saya kata, sebab orang di sini dia tak banyak ilmu dan mereka nak belajar ilmu. Dan bila mereka dapat ilmu tu, mereka pegang betul-betul. Maknanya kita dah ajar satu, dia ikut betul. Walaupun dia tak faham, dia ikut saja. Jadi kalau solat jemaah tu memang biasanya dia akan solat dekat masjid semua. Kan? Dah mula dah. Saya ajar makcik-makcik tu Iqra' 1, 2 semua kan. Dan 4 bulan tu, alhamdulillah dah boleh dah. Tapi memang macam kami, NGO kami memang hantar. Waktu tu saya waktu belajar, cuti semester saya pergi. Jadi dia tengok orang. Ada orang boleh tahan, ada orang tak boleh tahan. Saya boleh tahan 4 bulan. Ada orang tak boleh. Sebab bila melayani orang tua yang sebutan dia, kita nak ajar. Dia kata, ba kan. Dia sebut ba tu kita sebut ba. Dia bukan ingat pun tulisan tu ba. Dia sebut yang tu juga. Jadi berkali-kali tak akan marah dibuatnya kan. Jadi kat situlah maknanya menguji juga kita. Tapi alhamdulillah saya jenis boleh berseloroh dengan dia kan perlahan-lahan. Sampai kan makcik tu, saya akhirnya dapat tahu makcik ni nenek dah tua dah, masih ada lagi. Nenek tu dia sambil memasak dia pergi baca ba sa. Saya kata makcik hafal ke? Rupanya dia hafal. Selama ni dia tak ingat pun tulisan tu. Tapi alhamdulillah hari ni dah baca Quran. Alhamdulillah baca Quran dah. Alhamdulillah baca Quran. Ada seorang tu makcik yang saya kata dia sangat susah untuk sebutan Subhana Rabbiyal Azimi tadi. Itu Al-Fatihah pun sama, banyak semua boleh katakan macam tu. Dia sangat susah dan dia self esteem sangat rendah. Alhamdulillah lah rezeki saya. Selama ni banyak ustaz-ustaz lain pernah datang, dia tak nak datang belajar sebab dia rasa ustaz tu cara dia tak sesuai. Tapi bila saya, alhamdulillah Allah rezekikan dia dapat belajar dan dia ikut, punyalah suka dia pada saya. Dia setiap kali saya datang mengajar, dia akan bawa bubur. Kadang-kadang besok dia bawa itu ini apa semua. Sampai kesudah memang sebutan dia tak betul sampai dia meninggal dunia. Jadi satu pulau tu mengatakan, dia kata alhamdulillah lah, akhirnya dia nak belajar. Sebab selama ni dia susah nak belajar. Kan? Jadi bila dia nak belajar dan dia meninggal dalam keadaan dia dah tahu, saya pun rasa puas lah. Sebab dia hantar surat cinta pada saya. Dia hantar surat bila ada orang nak datang Malaysia, dia postkan, dia suruh bagi pada saya. Saya baca surat tu pendek je. Dia nak ucap terima kasih, tanda rindu wak kepada kamu, dia kata kan. Saya kata Allah Akbar, kita pun rasa macam sedih lah kan. So anak murid saya ni, saya gambar kenangan inilah semua anak murid saya waktu itu. Kerana dia ada juga politicking ni, dia ada grup ni kan. Melayu ni memang kat mana-mana pun kita jumpa kan. Jadi yang ini grup yang serasi dengan saya, jadi kita ajar. Dan alhamdulillah Allah izinkan sampai ke hari ini saya buat legal advice saya dengan dia punya koperasi. Jadi koperasi dia ada koperasi Pulau Kokos. Jadi ini gambar yang barulah 2018 saya pergi. Di sinilah kedudukan mereka. Jadi secara rumusan kita nak tengok
kita tentang Australia ini, di mana kedatangan yang awal warna hijau ini adalah The Military Pangis ini daripada Makassar. Ya. Dan kemudian bila berlakunya ethnic cleansing, mulalah juga kalau dekat sini kita tengok adanya kokos orang Melayu masuk ketika ini, tetapi di tanah yang berbeza. Dan layanannya pun berbeza, yang lebih baik lagi. Sedangkan di sebelah mainland masih berlaku ethnic cleansing, pembunuhan massacres yang begitu besar. Hingga 1905, Aborigines Act diwujudkan, memberikan kuasa lebih kepada the Chief Protector of the Aborigines. Dan ini semua kisah-kisah yang sedih banyak berlaku di sebelah mainland. Tetapi bagi Melayu yang tinggal hari ini, kalau kita tahu, di Kokos dan juga Christmas mereka dilayan sama saja seperti Australian yang lain lah. Kemudian berlakulah migration yang selepas pada itu Australian, ramai orang Islam datang, ya, dan dia menjadi the first growing adalah Hindu tau sekarang. Tetapi ini 2016. Kita akan lihat selepas the Christchurch bombing, Christchurch shooting tu. Selepas pada itu Christchurch tu kan, Christchurch shooting, waktu itu selepas pada itu baru Islam makin lama makin ramai sekarang ni. Waktu COVID berlaku pun makin banyak advancement berlaku, development even dalam government pun. Jadi apa penyebab kepada ramainya umat Islam? Kerana banyaknya orang-orang daripada sini datang. Kerana ada undang-undang resettlement ini, bahawa government punya program menyebabkan ramai migran datang, dan kebanyakan mereka orang Islam, penyebab kepada kemudiannya mereka makin ramai orang Islam lah. Jadi ini fasa yang ketiga, dan Christchurch Incident 2019 membuka mata masyarakat Australia yang memang wujud Islamofobia juga ketika itu, yang kemudian sedikit demi sedikit mereka mula faham, malah selepas daripada di insiden kan dia buat solat dekat tempat umum kan, dan disaksikan oleh orang ramai, dan mereka memberikan satu persepsi yang cukup positif. Dan mula Australian Post mengeluarkan stamp dengan the frontliner hero tu diletakkan pakai tudung. Dan ini menjadi kontroversi sekejap, tetapi selepas daripada itu orang mula menerima. Dan begitu juga apabila dua ministers Islam ini masuk angkat sumpah dengan pegang Quran. Jadi perkara ini sudah mula diterima. Dan terkini pada bulan ini Fatimah Payment ini adalah daripada keluarga migran, sudah dilantik menjadi senator Islam yang pertama berhijab di Australia. Jadi itu perkembangan yang kita nampak yang bercerita tentang Australia ini, dia agak lewat. Maknanya Islam itu berkembang di kala Islam itu sedang menguncup di kawasan yang sedang gemilang sebelumnya, Islam baru nak bertapak di Australia. Sebab itu dalam perbincangan sejarah, cerita Australia ini dia agak terpinggir berbanding daripada cerita yang lain lebih banyak ditulis. Jadi itulah sedikit sebanyak yang dapat saya kongsikan sebagai satu pengetahuan kepada kita. Ada yang perkara yang boleh dikaji lebih lanjut lagi yang mungkin saya tak jumpa, silakan. Kita ambillah apa maklumat-maklumat yang baik. Yang penting ia membawa kepada kita kesedaran bahawa umat Islam itu bersaudara, kita tak ada beza negara mana, kita ambil tahu antara satu sama lain, insya-Allah. Jadi kita jumpa lagi 2 minggu akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.